الس- السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا فهم النبيين والملائكة المقربين والشهداء والعلماء العاملين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kita menyambung kuliah kita pada malam ini. Kita ambil kitab Aqidatul Najin. Kita dah sampai ke muka surat 532. Muka surat 532. Kita sedang membahaskan tentang alamat kiamat. Alamat kiamat. Dan kita telah sampai ke muka surat 232. Kita ambil daripada dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asyratis saati an tuda'al akhyaru wa turfa'al asrar. Sebahagian daripada tanda kiamat, setengah daripada alamat kiamat itu bahawa dihinakan akan segala yang baik-baik dan dimuliakan segala yang jahat-jahat. Orang ataupun benda-benda yang baik dihina, benda-benda yang buruk dan jahat dimuliakan. Itu adalah satu tanda kiamat. Dan dari kerana inilah bersungguh-sungguh penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mencelakan mereka itu dan menghinakan mereka itu dengan sabdanya, innahum summum bukmun, bahwasanya mereka itu tuli lagi kelu. Jadi golongan-golongan yang memuliakan benda-benda yang buruk, benda-benda yang hina, seolah Rasulullah kata dia ni buta dan tuli, kelu. Artinya tuli daripada mendengar yang sebenarnya dan kelu daripada berkata-kata yang benar, yang muafakat dengan keredaan syarak. Maka jadilah mereka itu meruntuhkan agama. Jadi kita nak menentukan buruk baik adalah berdasarkan syarak, berdasarkan agama. Apakah yang dibuat oleh seseorang itu baik atau buruk, tengok apa ada tak di dalam agama mengatakan benda itu baik ataupun benda itu buruk. Jadi kena tahulah benda-benda yang dikatakan baik pada agama dan buruk pada agama. Sebagaimana dalam hadis-hadis ada mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Benda yang baik-baik itu adalah benda-benda yang halal lah, benda yang boleh kita lakukan. Adapun yang buruk itu adalah perkara-perkara yang haram lah. Mestilah kita menjauhkan perkara-perkara yang haram itu. Dan setengah daripada alamat kiamat itu berkekalan hingga sekarang ini seperti dagang agama. Agama itu dia kata dagang, sebab mulanya agama itu gharib, dan itu bada'al gharibu, bada'al dinul gharib wa sayaudu ghariban, katanya.
Maknanya memanglah pada mula agama Islam itu memang dikatakan dagang. Maknanya tak ramai yang menerima agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah kata sayati akan datang pula akan berlaku gharib dagang agama itu. Maksudnya orang tidak mengambil berat lagi lah tentang agama. Jadi masjid-masjid besar tapi kosong. Majlis-majlis yang ada tentang agama pun tak ramai yang hadir. Itu adalah dikatakan tanda agama itu didagangkan oleh umat Islam itu sendiri. Yakni sedikit orang yang menolong akan agama dan sedikit amanah dan banyak khianat, dan menegahkan zakat dan menderhakakan dua ibu bapa. Zakat masih berlaku baik, pungutan sampai berjuta, puluh juta, ada yang sampai negeri-negeri yang lain sampai beratus juta dapat zakat seperti wilayah Selangor. Kita belum sampai lagi 100 juta, masih lagi dalam 80-90 juta kutipan zakat. Tapi yang menderhaka kedua ibu bapa ni memang berlakulah, sebab paling mudah seseorang itu melakukan derhaka dalam Al-Quran, wala takul lahuma uff. Kata uff sahaja tu dah dikira derhaka lah. Ibu bapa suruh itu, suruh ini, dia menolak. Jadi itu adalah salah satu tanda kiamat. Petah lagi kalau yang lari daripada rumah, tinggalkan ibu bapa dan apa semua. Jadi itu adalah tanda kiamat. Dan memutuskan rahim, makna memutuskan silaturahim, saudara mara, tidak diambil berat tentang masalah keluarga, adik-beradik, saudara mara. Jadi itu dikatakan memutuskan silaturahim. Dan menaruhkan orang beriman juki dan minum arak, makna judi lah, yang main judi, orang yang orang beriman juga melakukan judi ataupun taruh menaruh, maknanya dia melakukan, misal kata kalau dia bermain, siapa menang kita bagi hadiah ni apa. Jadi itu juga dikatakan tanda kiamat. Dan itu juga minum arak, kemudian menzahirkan perbuatan zina, dan menyatakan memakan riba. Jadi itu semua dikatakan tanda-tanda kiamat. Dan semuanya ini adalah dikatakan termasuk tanda-tanda kiamat yang kecil. Makna tanda-tanda kiamat yang kecil, daripada mula Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul, Rasulullah kata ana wal qiyamah kahatain, ana aku dan kiamat macam ni lah. Maknanya tak ada tengah-tengah dia tu apa, makna terus. Jadi memanglah walaupun Rasulullah dah wafat apa semua, tapi kiamat tak ada juga. Tapi memang selepas Rasulullah, walaupun masa tempohnya lama, tapi kiamatlah. Dan setengah daripada alamatnya itu barang yang lagi akan datang daripada beberapa tanda yang besar-besar. Tanda yang besar-besar ialah seperti zahirnya Mahdi, Imam Mahdi, iaitu imam yang bangsa anak cucu Siti Fatimah namanya. Ada penceramah daripada Indonesia dalam YouTube,
dia mengatakan pertengahan bulan puasa yang lepas dia tu akan berlaku ialah sesuatu kemudian selepas itu akan timbulnya Mahdi dia kata tapi tak berlaku lah dia kata akan berlakunya huru-hara di Mekah maka kalau itu berlaku dia kata memang selepas itu akan timbullah Imam Mahdi dia kata ikut dia kata Imam Mahdi itu dah ada dah sekarang ni dia katakan Imam Mahdi pada pandangan dia lah datangnya dari Syria. Syria dia datang ke Madinah, kemudian dia pergi ke Mekah. Kemudian di Mekah dia tu orang nak lantik dia sebagai khalifah Islam kan. Tapi dia katakan dia menolak. Tapi ramai orang datang juga nak minta dia, nak bai'ah dia supaya menjadi pemerintah khalifah Islam. Maka dia kata dia bagi tempoh lah, biarlah aku beri aku peluang tempoh untuk dia bermunajat minta mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas itu Allah kurniakan kepada dia ilmu berbagai keselebihan dan apa semua, maka barulah dia kata dia terima bai'ah itu tapi wallahu alam lah bila masanya. Itu hanya pandangan seorang penceramah daripada Indonesia menjelaskan tentang Imam Mahdi itu kan. Jadi Imam Mahdi ini adalah dia kata cucu cicit dari Siti Fatimah anak Rasulullah SAW nama dia apa? Muhammad anak Abdullah, makna bin Abdullah, dan ialah wali Allah lagi terpelihara ia sepanjang umurnya daripada mengerjakan dosa. Maknanya dia memang orang yang baik dia adalah wali Allah dia tak melakukan dosa maka adalah pekerjaannya itu muafakat bagi agama maksudnya apa yang dia buat itu adalah berdasarkan agama syarak Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni beramal ia dengan syariat Nabi dan ialah mengalahkan tentera yang zalim yang sesat dan menghilangkan akan raja-raja yang zalim ialah pemerintah yang Saudi yang ada sekarang dikatakan merebut tahta kuasa jadi orang yang sepatutnya memerintah tak dapat yang tak sepatutnya dapat jadi itu berlakulah di Mekah ini perebutan kuasa maka memerintahkan ia dengan adil pada muka bumi maknanya pemerintah-pemerintah yang ada tu yang zalim dia dapat kalahkan dan dia akan memerintah Madinah Mekah dengan penuh keadilan dan mengalahkan beberapa negeri yang besar-besar dan memecahkan kota negeri Rom maka didapat beberapa banyak tawanan hingga apabila memberi ia akan orang akan harta itu diraupkan dengan tangan tiada dengan bilangan dan tiada dengan sukat dan tiada dengan timbang jadi dalam Islam kalau kembali kepada pemerintahan khalifah maka dia kalau berlaku peperangan antara Islam dengan orang kafir dan kalahnya orang kafir itu ditawan jadi segala harta kekayaan yang ada pada negeri itu dia jadikan harta ghanimah nama dia dalam Islam ada tentang harta ghanimah iaitu harta rampasan perang sekarang
tidak berlaku begitu. Tapi walau macam mana pun, kalau kita tengok negeri-negeri yang cuba menguasai negeri lain, seperti berlaku di Bosnia dulu tu, dia tidak rampas tapi dia cabul orang-orang perempuannya. Tapi kalau di Palestin, itu memang dia ambil tanah orang Palestin, dia jadikan hak dia, padahal tanah itu adalah tanah orang Palestin. Itu orang-orang Yahudi menggunakan kemenangan dia tu, kekuasaan dia atas orang Palestin, dia rampas tanah-tanah orang Palestin itulah. Jadi dalam Islam, kalaulah dapat mengalahkan sesebuah negara itu, maka semua yang ada dalam negara itu dijadikan harta ghanimah. Tak tahulah kalau zaman Imam Mahdi memerintah besok, boleh macam tu kan. Yang dapat ditawan itu adalah dia ambil harta dan apa semua dan dijadikan harta rampasan perang. Itu apa yang ada dalam Islam pada zaman dahulu lah kan. Dan setengah daripada alamatnya turun Nabi Isa anak Maryam dan keluar Dajjal, kiamat yang besar. Dan setengah daripada alamatnya turun Nabi Isa anak Maryam dan keluar Dajjal, yang telah lalu kisahnya, dan ialah yang sangat besarnya fitnah. Dajjal adalah suatu makhluk yang Allah beri kuasa melakukan berbagai-bagai fitnah ke atas orang-orang yang beriman, sehingga dia minta supaya orang-orang yang beriman percaya yang dia itu Tuhan. Itu cuba Dajjal nak menyesatkan umat Islam di akhir zaman besok. Rasulullah ada memperingatkan golongan yang ramai terpengaruh dengan Dajjal ini adalah dikatakan para wanita dan juga kanak-kanak. Sebab apa? Dajjal boleh beri apa sajalah. Orang perempuan suka hiasan, dia boleh bagi free. Anak-anak suka macam-macam hadiah apa semua, dia bagi begitu saja. Jadi itu Dajjal yang dikatakan membawa fitnah yang amat besar. Kita sekarang ini, tak kira lah orang lelaki ke orang perempuan, kalau dapat benda percuma, macam mana? Bergebuh datang nak tu, nak sini apa semua kan. Jadi kalaulah Dajjal buat macam tu, tak kira lah orang perempuan ke orang lelaki kan, sama-sama datang ramai-ramai nakkan wang ringgit serta emas perak kan. Jadi itu dikatakan adalah fitnah yang amat besar kan? Maka yang membunuh akan dia, iaitu yang membunuh Dajjal itu ialah Nabi Isa. Nabi Isa yang membunuh Dajjal itu. Maka duduklah Nabi Isa pada muka bumi menghukumkan dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa akan datang, akan dikatakan Nabi Isa tu diturunkan oleh Allah di Syria, di sebuah masjid. Ada mengatakan Masjid Al-Bayda, masjid putih. Adalah masjid itu sekarang ni kan. Kemudian dia turun itu dikatakan Imam Mahdi ada di masjid itu pada salat subuh.
sedang antara qamat dengan salat, maka masa tu dia turun. Wallahu alam macam mana agaknya dia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak tahulah kita ya. Jadi apabila dia dah berada di masjid itu bersama dengan Imam Mahdi minta dia menjadi imam, tapi dia tidak setuju. Jadi Imam Mahdi yang terus memimpin salat subuh itu. Jadi itu mulanya dikatakan Isa turun, dan dia bersama-sama dengan Imam Mahdi. Kita tahu Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit ketika mana kaum dia nak membunuh dia. Di negara Arab dikatakan bangunan itu bertingkat-tingkat sampai atas itu, di atas sampai sotoh, tidak ada bumbung apa semua tu. Jadi dikatakan dia naik sampai ke atas bumbung, maka Allah mengangkat dia. Allah mengatakan inni rafi'uka ilayya, sesungguhnya aku mengangkatmu ke sisi aku. Maknanya di sisi Allah lah. Jadi itu apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Ahmad Didat apabila dia berdebat dengan orang Kristian, dia kata, kalau Isa tu kamu bunuh, mana dia orang yang mengejar dia tu? Saya lupa nama dia sebut. Ahmad Didat dia memang ingat, sebut nama orang yang mengejar di belakang Nabi Isa tu. Maka orang Kristian tak boleh nak jawab. Dia kata, kalau kamu kata yang Isa itu kamu bunuh, tapi yang mengejar dia tu, nama dia simpulan, mana dia? Jadi orang Kristian tak boleh nak jawab tentang perkara tu kan. Tapi masih dia tetap peganglah bahawasanya Nabi Isa itulah yang disalib. Okey. Maka kalau Nabi Isa datang dan mengaku dia sebagai Isa, agaknya tak tahu macam mana orang Kristian ni. Apakah apa yang dia sangka ya sebelum ini betul ke tak betul, apakah dia mengaku salah ke tak salah kan. Jadi yalah, ada golongan orang-orang Kristian yang menerima dan menganut agama Islam, dan dia tahu bahawasanya benda itu adalah tidak betul, yang hanya direka oleh orang-orang Yahudi dan juga orang Kristian kan. Okey. Dan satu lagi tugas Nabi Isa, dia kata qatlul khinzir, membunuh babi-babi, begitu juga membunuh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dalam hadis mengatakan kalau dia menyuruk di sebelah pokok ke batu ke, pokok itu akan beritahu, wahai orang yang beriman, datang ke sini, di sini ada orang Yahudi. Batu pun akan beritahu. Tapi dikatakan ada satu pokok dikatakan dapat melindungi orang-orang Yahudi. Dalam bahasa Arab, pokok itu dinamakan pokok Ghardad. Jadi orang Yahudi tanam pokok ni supaya dia tu besok dia dapat melindung dari sebalik pokok itu. Dia tak tahukah soalah mungkin pokok itu besok mati ke apa ke. Jadi dia tak dapat nak berlindung ke mana-mana kan. Jadi itu akhirnya dikatakan Nabi Isa datang, dia melaksanakan berbagai-bagai tugas dia. Yang akhir sekali dia akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menggugurkan ia akan jizyah,
dari kafir zimmi. Ialah dalam pemerintahan Islam, orang kafir ada dinamakan kafir zimmi, ada dinamakan kafir muahad, ya, dan ada yang dinamakan kafir harbi, ya. Jadi kafir zimmi ini dalam negara Islam dia membayar cukai setiap tahun berapa yang ditentukan oleh pemerintah Islam, maka dia kena bayar lah. Itu jizyah itu. Kafir muahad, iaitu kafir yang mengikat janji setia dengan pemerintah Islam, dijanjikan kesejahteraan keselamatan dia berada di dalam negara Islam, ya. Tapi kafir harbi ini dia adalah kafir yang sentiasa nak berperang. Mungkin di Palestin itu dengan orang Yahudi, mungkin orang Yahudi itu boleh kita katakan kafir harbi lah kan. Adapun kafir yang ada di dalam masyarakat kita, dia tak boleh kita nak katakan kafir harbi ke, ya. Dia tak perang pun, dia taat kepada undang-undang negara, dia membayar cukai, ya. Dia tidaklah membuat berbagai-bagai porak-poranda dalam masyarakat, ya. Jadi tidaklah nak kata kafir zimmi pun tak boleh, sebab yang memerintah itu apakah dia negara Islam ataupun tidak, melaksanakan syariat Islam tidak. Itu kan. Maknanya banyak benda lah tadi berbahaskan. Sebab kalau masa zaman Rasulullah jelas, pemerintah itu memang melaksanakan syariat Islam. Jadi orang kafir yang ada boleh dihukumkan sama ada zimmi, sama ada muahad, sama ada kafir. Mudah kita hukumkan begitu, ya. Okey. Jadi Nabi Isa dia menolak ataupun membuang cukai kepala kepada kafir-kafir zimmi. Maka tiada diterimanya melainkan Islam, dan jika tiada maka dibunuhnya. Maknanya dia beri pilih kepada orang-orang kafir ini, kafir zimmi ke, kafir muahad ke, kafir apa ke, kamu nak pilih Islam ke ataupun tidak, ya. Kalau tak nak pilih Islam, kena bunuh, ya. Itu dikatakan itulah nanti akan dilakukan oleh Nabi Isa, ya, dalam pemerintahan dia di akhir zaman, ya. Maka tiada diterimanya melainkan Islam. Mana tak maulah ada agama lain apa semua melainkan Islam, ya. Dan jika tiada maka dibunuhnya, dan membunuh ia akan babi, ya, dan memecahkan ia akan berhala Nasrani dan berhala yang lainnya, ya. Satu lagi tugas dia kasrus salib, dia ada kasrus salib, iaitu memecahkan salib-salib yang ada, yang dibuat oleh orang-orang Kristian khususnya. Semuanya itu akan dibersihkan, dihapuskan, dipecahkan, ya. Maka zahirlah Islam atas tiap-tiap agama, dan tiada tinggal melainkan agama Islam dua. Maknanya tak adalah agama Buddha ke, agama Hindu ke, ya. Agama-agama yang lain-lain yang ada ni semuanya akan dihapuskan melainkan Islam sahaja, ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam, ya. Tak tahulah bila masanya, ya. Kita semua wallahu alam, Allah sahajalah yang maha mengetahui, semuanya itu, ya. Kemudian dan setengah daripadanya keluar Ya'juj wa Ma'juj, iaitu jenis daripada anak Adam, tetapi rupanya itu berlain-lainan, setengah dengan setengahnya. Dan keluar Dabbatul Ardi,
ya, iaitu binatang kepalanya umpama kepala unta, maka tempat keluarnya di dalam negeri Mekah antara Safa dan Marwah pada haji, dan tertutup pintu taubat. Ya. Jadi kalau dah datang dabbatul ardi itu, ya, binatang kepalanya umpama kepala unta dia, dan dia keluar, ya, di antara di Mekah, di antara Safa dan Marwah itu, ya. Dan ketika itu pintu taubat dah tertutup, ya. Yakni tiada diterima taubat kemudian daripada keluarnya dabbatul dan diangkatkan Quran, yakni dihilangkan suratannya daripada kertas, bukan daripada hati orang nafis, dan keluar asap pada bumi hingga memenuhi berhadap kepada meruntuhkan Baitullah, dan akhirnya keluar api daripada negeri Hadramaut menghalau ia akan manusia sekaliannya kepada negeri Syam, ya, di Syria ada tu. Jadi itu dia katakan tanda-tanda kiamat yang akan berlaku, ya. Quran akan hilang daripada suratan itu, ya. Makna tak ada nak baca Quran dah, tak ada dah, ya. Walaupun Quran itu ada dia punya, ya, kertasnya apa kan, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala lafaz dan perkataan yang ada di dalam Al-Quran itu, ya. Dan orang yang hafaz Quran pun dilupakan, maknanya tak ingat dah apa yang dihafal dulu, tak ingat dah, ya. Sekarang ni pun para hufaz Al-Quran itu tak ingat ni. Salah satu daripadanya Quran itu kita interview. Quran kita minta dia tafsirkan. Satu kena baca lah apa yang dia ingat apa semua kan. Kemudian minta dia tafsirkan ayat. Kemudian ada hadis, suruh dia baca tentang hadis-hadis yang dia ingat kan. Jadi tentang Quran, kita kata awak dah hafaz Al-Quran, ya, 30 juzuk. Yalah ada tu. Buat masa sekarang ni berapa banyak yang kamu ingat? Ada 50%? Tak ada, ya. Ada golongan yang kata adalah sikit-sikit, dia kata kalau 5% tu boleh lah sikit-sikit, ya. Tapi ada yang kata 25% pun tak ada, tak hafal, ya. Tak apalah, kita kata kita ambil lah surah-surah yang biasa seperti surah Kahfi, ya. Kita ambil lah ayat-ayat daripada surah Kahfi, minta dia sambung, tak mampu dah, ya. Surah biasa. Tak apalah, kita ambil surah Yasin, ya. Kita tanya dia, suruh sambung pun tak mampu juga, ya. Ambil surah Al-Mulk, surah-surah yang memang patut dia hafal, daripada sekolah biasa pun dah hafal surah Al-Mulk itu kan, pun tak dapat. Kalau dapat pun kita minta supaya terjemahkan, ya, yang mudah-mudah, ya. Dalam surah Al-Mulk tu, lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir, ya. Kita minta dia terjemah, tak boleh terjemah, ya. Sebab budak-budak yang hafaz Quran ini kerja dia menghafaz saja, tak tahu makna apa yang dia baca tu, ya. Sebab tidak ada belajar bahasa Arab. Kalau dia belajar bahasa Arab, sikit-sikit pun dia boleh dapat faham makna Al-Quran itu, ya. Tapi kebanyakan, boleh kata 90%
daripada budak-budak yang hafaz Al-Quran, dia tak tahu makna apa yang dia baca tu. Ya. Jadi kita katakan rugilah kamu dah hafal Al-Quran tapi tak tahu makna dia. Ya. Sama macam orang biasa juga. Ya. Orang biasa tak apa, tapi dia boleh baca Al-Quran tapi tak tahu juga makna dia. Ya. Tapi kamu dah belajar, kenapa tak tahu maksud daripada ayat-ayat Al-Quran itu? Ya. Jadi itulah maknanya diangkat Al-Quran itu, dihilangkan ya, suratannya daripada kertas dan dilupakan daripada hati orang yang hafiz, ya, orang yang menghafaz Al-Quran. Kemudian keluar asap pada bumi hingga memenuhkan sekalian bumi, dan keluar kafir Habsyi terhadap kepada meruntuhkan Baitullah. Ya. Kafir Habsyi ini datang untuk meruntuhkan Baitullah. Dan itu juga akhirnya keluar api daripada negeri Adan, ya, negeri Yaman, atau daripada negeri Hadramaut, menghalau ia akan manusia sekaliannya kepada negeri Syam, ya, Syria. Maka apabila engkau ketahui akan fitnah alamat kiamat itu amat besar, maka pelihara olehmu akan dirimu daripada sebesar-besar fitnah ini. Dan adalah pada masa itu orang yang baru mengaji antara 2-3 tahun, maka ia mengkufurkan beberapa arif billah qutbu ad-dunya wa ad-din, seperti Syekh Muhammad Saman Al-Ahmad dan Ahmad Al-Qasasi. Kedua itu kutub negeri Madinah Al-Munawwarah, dan setengah daripada muridnya wali Allah dengan tiada diperintahkan, iaitu Maula Ibrahim daripada orang Kurdi dan Syekh Abdul Rauf Pansuri daripada orang Jawi. Ya. Jadi itu sebahagian daripada tanda-tanda kiamat yang perlu kita ketahui dan diberitahu kepada anak cucu kita. Semoga mereka sedar, tahu dan ada persediaan dia. Kita mungkin wallah alam bertemu ke tidak kan, tapi anak cucu cicit kita mungkin dia bertemu dengan tanda-tanda kiamat yang besar ini. Jadi kena dia mengetahuinya supaya dapat bersedia untuk menyelamatkan diri daripada fitnah yang besar itu. Jadi insya-Allah kita berhenti sekarang itu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ma ahli kutri unsa wa zakar rabbi wa fitna wa fikum lima taratadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqan kull halalan daima. الأخلاء كعلماء نحذر بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واغفر ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابي الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تعلم وليا سواك ولا تدع من خالف امرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.